أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر يا كريم. رب تمم بالخير. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. إلى حضرة نبينا ومولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وأصحابه العظام ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وأولادنا وأمهاتنا وخاصة إلى الإمام الحجة الإسلام الإمام الغزالي رحمه الله تعالى. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وزينا بالأخلاق الحسنة والحلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Yang saya hormati Tuan Pengerusi Surau Jamaniyah, yang saya muliakan barisan jawatan kuasa, Tuan Imam, Tuan Bilal, barisan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian.
Alhamdulillah, pertama-tamanya syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah izin kurniaannya, hidayahnya, taufiknya dapat membawa kita ke jalan yang diredai Allah Subhanahu wa taala di dalam mengerjakan ibadah-ibadah kepada Allah, terutama sekali dalam ibadah-ibadah menuntut ilmu, yang mana ibadah menuntut ilmu ini akan dimohon keampunannya oleh para malaikat, para kehidupan di lautan dan juga di daratan, insya-Allah. Mudah-mudahan kita akhir khatimah kita, amalan kita diakhiri dengan khatimah yang hasanah, insya-Allah, pengakhiran yang kesudahan yang sangat-sangat menyenangkan kita, insya-Allah. Jadi hari ini insya-Allah kita akan sambung perbahasan kita, perbicaraan kita mengenai kitab Bidayatul Hidayah. Bidayatul Hidayah karangan Imam Ghazali rahimahullahu taala. Di dalam perbicaraan tentang pasal yang keempat, iaitu adab-adab dengan ibu bapa. Minggu lepas kita sudah bercerita, sudah berkongsi mengenai 5 adab-adab yang dituntut oleh Imam Ghazali ini, yang dikarang oleh Imam Ghazali untuk dikongsikan bersama dengan muslimin muslimat rahimahullah sekalian. Jadi hari ini insya-Allah kita akan sambung adab-adab dengan ibu bapa yang ke-6. Ada 12 adab semuanya. Jadi sebagaimana yang kita tahu, kita ni semuanya bukan agama kita saja suruh buat baik dengan mak ayah. Agama-agama lain pun ada juga disebut tentang berbuat baik, berbakti kepada ibu dan bapa. Sebagaimana kita tahu, Allah itu perintahkan kepada kita semua umat Islam, sebagai selepas kita taat kepada Allah, selepas taat kepada Rasulullah, kemudian datangnya ibu bapa kita, orang yang ketiga yang berhak ditaati, yang berhak diberi kebaikannya, yang berhak kita berbakti kepadanya, iaitu ibu bapa, ya. Ibu bapa, ibu ayah kita. Allahu akbar. Jadi di sini saya suka bacakan satu pesanan daripada Luqman Al-Hakim di dalam suratul Luqman ayat yang ke-14. Dia berkata, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amain anishkurni wa liwalidayka ilayyal masir. Tatkala kami berwasiatkan, kami berpesan, Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada umat manusia. Di sini Allah tidak bawa datang kalimah alladzina amanu, dah. Allah bawa datang kalimah al-insan. Maksudnya semua manusia. Dah, berbuat baiklah. Kami pesan kepada semua manusia agar berbuat baik kepada biwalidayhi, dengan kedua ibu bapanya, yang mana ibu bapanya salah seorang daripada mereka iaitu ummuhu, hamalathu ummuhu, yang mana kedua ibunya mengandungkannya dalam keadaan kepayahan, kesusahan dan kesulitan. Ada wahnin wa fisaluhu fi 'amaini, dan kami pisahkan daripada anak itu ketika menyusunya selama 2 tahun. Anishkurli wa liwalidayka, bersyukurlah kamu kepadaku dan kepada kedua ibu bapamu, dan kepadaku engkau akan kembali. Dalam surah Luqman, Allah pesan kepada kita. Ini perintah Allah. Jadi apabila datangnya perintah Allah ini, maka ketaatan itu kena kita dahulukan, ya, kepada ibu dan ayah. Kerana apa? Sebab semua kita makruf dah. Semua kita tahu
Kenapa kena buat baik dengan mak ayah ini? Sebab pertamanya mak kita utama sekali, mak kita lah. Mak kita yang mengandungkan kita, yang menyusukan kita, dan dialah yang menanggung segala keperitan-keperitan semasa mengandungkan kita. Dah besar, lain pula ceritanya. Dah sehingga dewasa, ibu tetap mengasihi. Walaupun kita semua ini, termasuk saya, sudah dewasa, sudah ada anak pinak, semua kita mengasihi ibu kita, ayah kita, masih lagi kasih kepada kita semua. Alhamdulillah, Allah kurniakan kita nikmat yang paling besar, iaitu nikmat ibu dan ayah. Tak ada tempat lain yang paling besar, iaitu nikmat ibu dan ayah. Dah, andai kata ibu masih ada, ayah kita masih ada, berbaktilah kita sama-sama kepada ibu dan ayah kita. Dan kita tahu, andai sekarang ni semua ibu ayah kita walau masih ada, dan dia sudah di mamah usia, sudah tua dah. Jadi bila orang tua ni, dia macam-macam lah kerenah dia dah. Macam-macam kerenah dia. Dia akan kembali kepada budak balik. Dia akan kembali perangai budak-budak balik semula. Dalam surah Yasin yang kita baca tu dah, andai kata dipanjang wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala ya'qilun. Andai kata kami panjangkan usia manusia ini, nescaya dan pasti mereka akan kembali kepada kejadian yang asal. Maksud kejadian asal di situ ialah kejadian macam budak-budak balik dah, sensitif dan sebagainya lah. Dan di situ perlu kepada tahap kesabaran yang sangat tinggi. Allahu Akbar. Antara ibu dan ayah, antara ibu dan ayah, insan yang paling istimewa di sisi manusia, di sisi Rasulullah apabila datangnya ada seorang lelaki tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana mafhumnya, siapakah yang paling aku kena buat baik sekali? Jadi jawab Rasulullah, ummuka, ibumu. Kemudian orang itu bertanya lagi, lelaki tersebut tanya lagi, siapa? Kemudian ummuka lagi, thumma ummuka. 3 kali Rasulullah ulang. Kemudian barulah Rasulullah yang keempat, jawapan yang keempat, orang itu bertanya soalan yang keempat, siapa lagi? Kemudian barulah abuka, ayah kamu. Dah, istimewanya kaum-kaum ibu ni yang ada depan kita, alhamdulillah. Kenapa Rasulullah agung-agungkan, bagi penghormatan yang sangat besar kepada kaum ibu. Pada zaman jahiliyah dulu, kaum ibu ni tak mendapat tempat di sisi masyarakat jahiliyah dulu, orang Arab dulu. Orang muslimat, orang perempuan zaman dulu sebelum datangnya Rasulullah, dia ni, orang perempuan ini dijadikan sebagai hamba, iaitu datangnya ke malang. Kalau lahir anak perempuannya, dia kata di malang lah keluarga tu. Jadi datangnya Rasulullah membawa rahmat kepada seluruh alam, termasuk kaum wanita. Ia angkatkan martabat wanita tersebut, perempuan itu, sehinggalah Nabi memartabatkan ummuka thumma abuka. Allah, alhamdulillah. Jadi insyaAllah kita sambung yang ke-6, iaitu adab-adab dengan ibu bapa. Adab-adab yang ke-6 terhadap ibu bapa, hendaklah ia memperkenankan panggilan keduanya. Hendaklah ia memperkenankan panggilan keduanya. Maksudnya di sini, andai kata ibu ayah memanggil, jadi tak dapat tidak mesti dizahur seruan itu, melainkan kita dalam solat. Dalam sembahyang yang wajib, kita tak patutlah kita keluar daripada sembahyang semata-mata nak jawab panggilan ibu bapa. Tapi di sini dalam solat-solat sunat, dan kita bawa cerita minggu lepas tentang kisah Juraij dalam sembahyang sunatnya, sehingga ibu dia panggil, sehingga terasa kecil hati ibunya. Kemudian ibunya pun berdoa pada Allah sehingga datangnya fitnah kepada Juraij. Yang ketujuh, hendaklah ia sentiasa menuntut keredaan kedua-duanya.
hendaklah ia sentiasa menuntut keredaan kedua-dua ibu bapanya, kerana keredaan Allah berdasarkan kepada keredaan kedua ibu bapa. Yang ke-8, hendaklah ia bersikap tawaduk kepada keduanya. Hendaklah ia bersikap tawaduk kepada keduanya. Maksudnya hendaklah sentiasa rendah diri kepada kedua ibu bapanya, termasuklah kepada perkataan, termasuklah dengan perbuatan, termasuklah dengan gaya bahasa badan kita terhadap kedua ibu bapa. Tak? Andai kata dia terasa hati dengan kita, ini hikmah, ini betapa mulianya nak ibu kita, walaupun dia terasa hati, sakit hati dengan mana-mana anak, dia tak pernah mengangkat tangan kepada Allah untuk jatuhkan bala kepada anaknya. Andai dia angkat tangan, Allah akan bayar cash tunai kepada anak itu. Jadi Allahu Akbar. Itulah betapa hebatnya ibu dan ayah ini. Dan kita semualah termasuk sebagai ibu dan ayah kita. Kita semua termasuk sebagai ibu dan ayah. Tak? Jadi kata-kata, saya pernah jumpa dengan seorang tu, dia kata anak dia semua jadi-jadi belaka. Anak-anak dia alhamdulillah dapat kerja yang bagus, dapat berbakti kepada ibu dan ayah dia semula selepas dia besar semua. Jadi antara ramuan dia lah, kita tanya dia resipi macam mana anak-anak berjaya, taat semua, patuh semua, ya. Dia tidak kasar dengan mak ayah dia. Dia kata dia resepinya, dia kata rahsianya, dia kata masuk anak dia kecil dulu, dia tak pernah keluarkan kata-kata yang kasar terhadap mak anak. Tak? Andai kata dia kata anak dia bersepah-sepah makan dah, dia tak pernah marah anak dia. Sepahkanlah, tak apa, nanti ibu kutip, nanti ibu sapu. Gitu. Lama-lama anak dia besar, anak dia pula bakti pada dia. Sebagaimana dia layan anak dia kecil dulu, baik dia layan anak dia besar, anak dia pula akan layan mak ayah dia dengan baik. Allahu Akbar. Yang ke-9, janganlah ia menyebut-nyebut jasanya kepada keduanya, dan jangan pula ia menyebut sebarang perkhidmatannya bagi keduanya. Andai kata menyebut-nyebut ini maksudnya mengungkit-ungkit dah ni, mengungkit-ungkit, bagi duit tiap-tiap bulan 1,000 kau. Saya dah bagi kat mak ayah ni 1,000 lah ni, apa lagi nak susah apa lagi nak menyusahkan, pandai-pandai sendirilah nak pergi hospital kau, nak pergi mana kau lah. Jadi itulah ceritanya. Yang ke-10, janganlah ia melihat kepada keduanya dengan pandangan penghinaan. Janganlah ia melihat kepada keduanya dengan pandangan penghinaan. Dengan Nabi kata, nak kata dalam Quran kata-kata pun tak boleh kepada ibu kita dah, ayah kita. Ini kan pula dengan pandangan ni, dengan apa panggilan, jelingan yang sangat tajam kepada ayah ataupun ibu. Itu satu dosa yang sangat besar kepada kedua ibu bapa. Yang ke-11, janganlah ia memasamkan mukanya di hadapan keduanya. Andai ada masalah sekalipun, jangan dimasamkan muka di hadapan kedua ibu bapa. Sebab orang tua ni selalu sensitif dah. Andai dia mari tumpang rumah kita duduk sekejap dah, mari tumpang duduk sekejap, seminggu ke 2 minggu, orang tua dah tumpek dah ni, nak duduk ke kampung seorang-seorang, bawa mari rumah. Andai ada masalah, tunjuk kat mak ayah. Jadi dia terasa seolah-olah dia ini terasa membebankan bagi anak-anak dia. Kecil hati dia. Masa tu dah dia sedih seorang-seorang dalam bilik. Nak mengadu kat siapa lagi? Nak mengadu kat siapa tak ada tempat. Nak mengadu duduk rumah anak ni tak suka, duduk rumah ni duduk balik, pergi rumah anak ni tak suka, pergi rumah anak ni tak suka. Lama-lama mati kering dah dia. Sial dia mak ayah kita dah. Jadi yang ke-11, jangan masamkan muka di hadapan keduanya. Yang ke-12, janganlah ia musafir kecuali setelah mendapat izin daripada kedua ibu bapanya. Dah.
Orang-orang zaman dulu mak ayah kita ajar kan, ya, mak ayah kita ajar kalau nak tinggal anak kita lah, masa kita nak pergi musafir, biar anak kita tu jangan tidur, biar dia tengok kita naik kereta ke, naik motor ke, naik bas, biar dia tahu kita ni sedang pergi sesuatu tempat yang jauh, biar dia perasan. Andai kata kita tinggal, orang tua dulu pesan lah, orang tua ayah saya pesan dulu, kalau anak kita tidur, jangan kita pergi. Sebab anak kita lama-lama dia akan buat macam kita buat juga dulu, ya. Dia akan buat masa bila kita besar, kita dah tua esok, dia akan tinggal kita macam tu. Anak tidur, dia tengok ayah dia tidur, dia pergi mana-mana, pergi kelompok ke mana ke, tak. Begitulah, bila dia akan pusing balik, kita orang tu akan berpusing semula. Ayah masa kita kecil dah tua sekarang ni, dia akan tinggal kita masa kita tengah tidur. Tak, begitulah. Sebab orang zaman dulu dia kata kalau nak pergi mana-mana minta izin dengan ibu dan ayah. Bukan setakat ibu dan ayah ni, orang-orang lama dulu nak pergi Mekah ke, nak pergi Kedah ke, nak pergi keluar negeri, dia akan telefon adik-beradik orang tua tak. Dia telefon abang dia telefon kakak dia telefon semua waris-waris dia, bagi tahu aku nak pergi sini, saya nak pergi sini, nak pergi tidur rumah anak ni lebih kurang 5 hari. Dia cerita balik. Itulah keberkatan orang-orang zaman dulu dah. Jadi itulah 12 adab-adab kita dengan ibu bapa. Mudah-mudahan adalah yang kita dengar malam ini. Yang malam ini kita dengar, mudah-mudahan dapatlah kita buat kepada mak ayah. Andai tak ada mak ayah dah, kita pesan pada anak-anak cerita pada anak-anak dah. Jadi antara Rasulullah kata, antara tanda-tanda besar, tanda-tanda kiamat, tanda-tanda kecil kiamat ini, salah satunya ialah antalidal amatu rabbataha, iaitu tanda-tanda kecil yang banyak tanda-tanda kecil. Salah satunya ialah seseorang amah itu ialah hamba, seseorang hamba itu melahirkan tuannya. Jadi dalam sini satu tashbih lah, satu isti'arah, satu tashbih, perumpamaan. Rasulullah nak cerita kepada kita, ia membawa dua makna, antalidan amatu rabbataha. Kalau zaman Rasulullah dulu ada hamba ini yang tidur bersama dengan tuannya, dan hamba ini melahirkan tuannya semula. Ada anak dia jadi tuan kepada ibunya yang bergelar hamba tadi. Dan dalam konteks kita zaman sekarang ini, ada tanda-tandanya ialah seorang ibu ataupun nenek sekarang ni jadi pengasuh kepada cucu-cucu. Ini tanda-tanda kiamat akan berlaku. Dan di sini berleluasa sekarang dah. Di atas dunia kita ni dah ada tanda-tanda itu dah. Jadi cucu jaga cucu, tak dapat nak mari surau, tak dapat nak mari semayang, tak dapat nak dengar orang mengajar. Sebab apa? Sebab jaga cucu. Itu tanda-tanda betul yang Nabi Rasulullah kata. Memang betul-betul berlaku. Menandakan Rasulullah itu seorang yang sidik, yang betul, yang percakapannya sidik, yang betul, yang benar, kata-kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Tuan-tuan yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, kita masuk fasal yang kelima, adab-adab dengan seluruh manusia. Dan ketahuilah olehmu bahawasanya seluruh manusia selain daripada guru, murid dan ibu bapa adalah terbahagi kepada 3 ceraian. Ceraian yang pertama, orang yang tidak dikenali. Ceraian yang kedua, sahabat qarib. Dan ceraian yang ketiga, orang yang kita kenal sahaja, bukan sahabat qarib. Jadi yang pertama, bab yang pertama, adab-adab dengan orang yang tidak dikenali. Dia ada 5 adab dengan orang yang kita tidak kenal, baru jumpa mari datang surau tadi ke dak semayang, kita tak pernah tengok dia, tak pernah jumpa.
tiba-tiba ada depan kita. Macam mana adabnya? Ni pun dicerita oleh Imam Ghazali juga. Betapa indahnya akhlak dan juga adab-adab dalam Islam kita. Dah ia ajar kita semua sekali adab kita. Yang pertama, jangan engkau menyertai mereka di dalam percakapan yang kosong. Jangan engkau menyertai mereka di dalam percakapan yang kosong, buah-buah kosong. Yang kedua, jangan engkau memperdengar perkataan mereka yang jahat-jahat. Yang ketiga, jangan engkau menghiraukan perkataan mereka pada menjahatkanmu. Yang keempat, hendaklah engkau menghindarkan diri daripada banyak berjumpa dengan mereka atau banyak berhajat kepada mereka. Dan yang kelima, hendaklah engkau memberi teguran dan nasihat terhadap pekerjaan mereka yang mungkar dengan cara yang lemah lembut kalau mereka bersedia menerima perkataanmu. Itu adab dengan orang yang tidak dikenali. Allahu Akbar. Ceraian yang kedua, adab-adab dengan sahabat, iaitu kawan karib. Apabila engkau mahu bersahabat, maka terlebih dahulu hendaklah engkau perhatikan dua perkara. Perkara yang pertama, iaitu cara memilih sahabat. Perkara yang kedua, cara menunaikan hak-hak persahabatan, adab-adab bersahabat. Tugas yang pertama, perkara yang pertama, cara memilih sahabat. Di dalam memilih sahabat, hendaklah engkau perhatikan syarat-syarat bersahabat. Maka jangan engkau bersahabat kecuali dengan orang yang layak untuk dijadikan sahabat. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'u ala dini khalilihi, falyanzur ahadukum man yukhalilu." Artinya, seseorang itu mengikut agama cara hidup sahabatnya. Oleh kerana itu, hendaklah seorang sahabat oleh itu, hendaklah seseorang kamu melihat terlebih dahulu siapakah yang patut dijadikan sahabat. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Jadi dalam ini Rasulullah ajar kita, dia tanda-tanda nak bersahabat dengan sahabat. Tak, memilih sahabat, kita tengok cara apa? Cara sahabat kita itu bersahabat dengan orang lain. Cara orang tu berbicara dengan orang lain, cara layan orang lain. Itulah sahabat yang patut kita bersahabat dengan dia, berkawan dengan dia. Jadi sahabat yang paling baiklah, iaitu sahabat yang sentiasa mengingatkan kita tentang ingatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang paling hebat ialah sahabat yang sentiasa bawa kita ni ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu sendiri pun dia bersahabat dengan Abu Bakar As-Siddiq. Kalau kita tengok dalam satu peristiwa hijrah Rasulullah nak pergi hijrah ke mana? Rasulullah nak pergi hijrah ke Madinah, dia bersama dengan Abu Bakar. Abu Bakar ni, dia punya fizikal Abu Bakar ni, tubuh dia sangat kecil lah, kecil, kurus dah. Dan Aisyah kata, andai kata ayah dia, ayah kepada Aisyah dan ayah kepada, Masya Allah, ayah dia nak pakai apa ni panggilnya, ayah Aisyah, Abu Bakar As-Siddiq ni nak pakai seluar, dia pakai seluar, maka terlondeh seluarnya. Kerana apa? Kerana kurusnya Abu Bakar As-Siddiq. Jadi semasa dia dalam perjalanan tu, Rasulullah mengantuk dah. Dia dengan tubuh yang sangat kurus tadi, dia sanggup dukung Rasulullah, letak atas belakang dia ni, ya, sampailah ke Gua Hira. Ke mana tadi? Dia menyuruh ke Gua Hira tadi dah. Allahu Akbar. Ke Jabal Nur, Masya Allah. Gua Hira tempat dia dapat apa ni? Dapat wahyu. Jadi Gua Thur, Gua Thur. Jadi sampai situ, begitulah hebatnya Rasulullah bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq. Dan itulah sahabat yang sejati, sehingga mati pun di hadapan Abu Bakar As-Siddiq juga. Alhamdulillah.
Jadi saya rasa sekadar itulah untuk pertemuan kita pada malam ini. InsyaAllah kita akan sambung pada minggu depan lah. Sebelum saya akhiri, jadi surau Jamaliah kita dah alhamdulillah dapat mengumpulkan dana untuk beli telefon dan juga TV dan juga kamera. Jadi dana yang terkumpul lebih kurang 5,000 ataupun 6,000 lah. Alhamdulillah, saya mewakili AJK sini mengucapkan jazakumullah khairul jaza. Mudah-mudahan Allah akan ganti balik apa harta yang kita belanjakan untuk perbelanjaan surau ni. Dan kita juga ada saluran YouTube, channel YouTube Surau Al-Jamaliyah. Jadi kalau kat rumah dah peri-peri tu boleh tengok ulangan siaran yang dirakam oleh Tuan Haji Ismail dan juga AJK. Sahabat-sahabat sekalian, inilah satu usaha yang kita mudah-mudahan mendapat keberkatan, dapat keredaan daripada Allah. Andai kata benda ni berjalan, andai kata Tuan Haji Ismail dan AJK semua kita tak ada dah atas dunia ni, jadi dia ada saham dia yang masih memberi ganjaran dia di alam barzah nanti, insya-Allah. Mudah-mudahan penyumbang-penyumbang untuk tabarruk dan untuk perbelanjaan telefon ni dan juga kelengkapan-kelengkapannya mudah-mudahan diberkati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf ada seorang sahabat saya di taman ni, anak dia nanti